السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وقريتي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله Thumma alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia rahmat serta kasih sayang daripadanya. Dapat kembali kita menyambung semula kuliah pengajian kita menggunakan kitab Fiqhul Manhaji yang membicarakan tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i jilid yang keempat, dalam menghuraikan bab undang-undang kekeluargaan, iaitu bab yang berkaitan dengan nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan dan juga anak buangan. Jadi tajuk kita malam ni setelah berhenti lebih kurang hampir 5 bulan, saya kira agak lama sangat kan. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung balik pada muka surat 738, iaitu tajuk besarnya kita masih berada dalam tajuk Arkanun Nikah, iaitu rukun-rukun nikah. Maka tajuk kecil dalam rukun nikah ini iaitu tajuknya adalah syarat wali. Tajuknya anak lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibunya. Tajuk tu kita dah baca, tapi kita baca sekali lagi sebagai nak mula balik. Kedudukan wali menurut susunan kita baca kat situ last kali kita berhenti. Jadi kita sambung malam ni, anak lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibunya. Kemudian tajuk seterusnya syarat wali. Apa syarat untuk menjadi seorang wali? Wali di sini yakni yang bermaksud wali dalam bentuk pernikahan. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, anak lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibunya. Anak lelaki dan cucu lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibu atau neneknya. Anak tidak boleh menjadi wali untuk mengahwinkan ibunya kerana kedua-duanya tidak mempunyai perkongsian dalam keturunan. Sebab apa dia kata lagu tu? Kalau kongsi keturunan ni beradik-beradik, itu mana kongsi lah. Hak ni kita kata anak dengan ibu ni tidak kongsi keturunan. Sebab apa? Sebab ibu tu yang melahirkan dia, maknanya dia penyambung keturunan. Sebab tu dia kata tak kongsi. Nah, kalau kongsi ni contoh kita adik dia abang, ataupun kita tu adik dia tu kakak, tu kongsi lah. Ni tidak kongsi. Pasal ibu tu sendiri yang melahirkan dia mai ke dunia, maknanya tak ada ibu tu dia pun tak ada lah. Itu penyambung keturunan, bukan berkongsi keturunan. Taib. Sebab itulah maka syarak tidak membenarkan ataupun tidak menghalalkan seorang anak ataupun seorang cucu menjadi wali kepada ibunya ataupun neneknya. Taib. Ini kerana ibu dan anak lelakinya dinasabkan kepada bapa masing-masing. Nampak? Mak dia ada pak dia sendiri,
Anak dia ada pak dia sendiri. Pak dia sendiri siapa dia? Suami mak dia lah, pak dia. Kan? Jadi ibu tu pula pak dia tu siapa dia? Tok Wan dia. Tak boleh. Kan? Sebab tu tak boleh. Kecuali nampak dia dah. Kecuali anak lelaki kepada bapa saudara ibu. Siapa dia tu? Kecuali anak lelaki kepada bapa saudara ibu, sepupu. Sepupu dhabit sikit tuan tu, tulis sepupu. Lepas ni nak baca tahu dah. Kan? Jadi sepupu boleh. Dan memang boleh pun. Saya pun 2-3 kali dah bagi menikah orang ni yang berwalikan sepupu. Kan? Sepupu dia jadi wali dia. Pasal apa? Nasab tak ada. Ayah tak ada meninggal. Dia pula anak perempuan tunggal. Yang paling syok dia, anak perempuan tunggal, dia duduk di Pinang Tunggal. Elok. Semua main tunggal. Tak ada adik-beradik. Dia seorang saja tunggal. Tak ada adik-beradik perempuan, tak ada. Dia kira anak tunggal lah. Jadi elok sangatlah dia menetap di Pinang Tunggal tu. Kan? Kena gaya lah. Kena. Bila dia anak tunggal, tak ada adik-beradik, kita tanya, pak dulu arwah pak ada menikah seorang lagi tak? Tak ada. Ayah saya menikah seorang saja dengan mak saya. Okey, makna kalau tak ada, habis putus cerita. Tak ada perbincangan di situ. Sungguh ni, tanya tak? Sungguh betul. Kok mana pita, ayah kamu tak cerita? Cuba balik tanya mak tengok. Nanti nak tanya mak. Balik tanya. Kita tak tahu pak sengat-sengat pergi menikah di Siam ke? Tak pasal. Jangan main benda ni. Benda hukum hakam kan. Dia tak main daftar. Dia tak daftar, maknanya tak ada rekod dalam simpanan kita. Banyak kan jenis menikah di seberang sana ni, di selatan Tai ni tak mau nak balik tak balik nak daftar. Sangat berbahaya tu. Esok payah nak buat kira bercara bab faraid lah, apa benda semua susah. Baik, kecuali anak lelaki kepada bapa saudara ibu. Betul tak sepupu? Pak menakan ibu kita. Tak. Jadi sepupu ibu lah. Sepupu kepada mak, sepupu kepada perempuan tu lah. Kan? Baik. Oleh itu, jika terdapat anak lelaki kepada anak lelaki bapa saudara ibu. Pening ayat tu. Kan? Oleh itu, jika terdapat anak lelaki kepada anak lelaki bapa saudara ibu, dalam kurungan dia kata cucu bapa saudara ibu. Lagu mana tu? Cucu bapa saudara ibu. Maksud dia anak menakan pupu. Payah habang dalam bahasa tu jadi pening. Kita terjemah dalam lorat kita anak menakan pupu. Anak menakan sepupu lah. Kan? Boleh jadi wali. Oleh itu jika terdapat anak lelaki kepada anak lelaki bapa saudara ibu ataupun cucu bapa saudara ibu ataupun anak menakan pupu tu, dan tidak ada wali lain yang lebih hampir, dia boleh mengahwinkannya. Makna anak menakan pupu tu boleh jadi wali kepada mak menakan pupu dia. Anak menakan pupu tak apa, jangan anak sendiri tak boleh. Itu sedikit tajuk yang kata anak lelaki tidak boleh menjadi wali pada ibunya. Jadi ada anak lelaki yang boleh jadi ni. Anak lelaki tu merujuk kepada anak menakan pupu ataupun sepupu. Kan? Anak menakan pupu ni macam mana? Anak sepupu tu lah. Kan sepupu dia, anak sepupu tu maknanya dia pengen anak menakan pupu lah. Anak menakan pupu kepada si perempuan tu. Boleh nampak tak? Kan penin? Penin? Lah sepupu, fikir sepupu. Okey, kata Abang Syam ada sepupu. Sorry, Abang Syam ada anak seorang perempuan nak menikah, dia tak ada wali. Jadi Abang Syam jadi tarah dengan dia jadi sepupu. Jadi anak macam Yunuh dengan perempuan tu, anak menakan pupu dia panggil. Abang Syam tak ada meninggal, Yunuh tu boleh jadi wali untuk dia. Contohlah siapa-siapa yang sepupu macam yang perempuan. Siapa-siapa mana saya tahu, contohlah kan. Jadi bayangkan, ada sepupu perempuan seorang. Dia nak menikah. Dia tu belah lelaki lah, belah perempuan tak boleh. Belah perempuan tak masuk buk. Belah perempuan jangan fikir langsung, tak masuk langsung buk. Tak ada dalam senarai. Hanya belah lelaki saja. Contoh. Makna no. Dia sepupu tu belah lelaki-lelaki. Makna anak bapa saudara belah ayah. Lagu tu. Kan?
Ayah kita dia ada adik. Contoh ayah kita Pak Long, dia ada adik nama dia Pak Ngoh. Jadi anak Pak Ngoh tu lelaki-lelaki. Okey? Jadi anak Pak Ngoh tu lelaki-lelaki nama Muhammad contohnya. Tu sepupu kita. Kita tu maknanya kita tu perempuan lah. Okey? Jadi anak Muhammad tu. Jadi anak menakan pupu dengan kita. Anak pada anak Muhammad tu cucu menakan pupu. Nampak? Turutan nasab ni kalau nak jadi wali lah. Setakat ni tak biasa jadilah sampai tera tu. Saya biasa angkat dekat sepupu je. Kan? Pasal sepupu tu pun muda lagi kan. Dia tak ada anak mati lagi. Jadi bolehlah ambil dia sebagai wali. Kan? Kalau sepupu dah golongan dah mungkin orang tua barangkali dah meninggal, anak dia kita boleh ambil. Ini kata nak menekan pupu tu. Ayat tu kenyataan kata oleh itu jika terdapat anak lelaki kepada anak lelaki bapa saudara ibu, dia kena baca pelan-pelan. Dia bahasa kitab dia pening sikit. Kan? Anak lelaki kepada anak lelaki bapa saudara ibu. Nampak tak? Ibu tu ada pak saudara. Pak Lang contoh, Pak Lang dia. Adik abah, adik ayah dia ke? Anak lelaki Pak Lang tu. Ni anak menakan pupu lah maksud dia. Ni kenyataan ni, okey? Dan tidak ada wali lain yang lebih hampir. Maknanya tak ada siapa dah. Dia tak ada. Pak Lang tu pun tak ada arah meninggal. Maknanya Pak Lang lebih hampir lah berbanding anak dia dengan si perempuan ni. Dari Pak Lang pun tak ada dah meninggal, anak menakan tu dia jadi sepupu. Jadi sepupu, jadi wali kan. Dia boleh mengahwinkannya. Nya ni merujuk kepada perempuan yang nak menikah tu. Okey, habis. Tentu clear tak? Boleh clear tak? Utak wali nak hangguk. Clear ke tak clear? Kan? Boleh faham lah kot kata kan? Jadi cerita dia, sepupu boleh jadi wali, anak dia boleh jadi wali kita kalau sepupu tu tak ada. Senang lagu tu. Tak usah fikir jenuh-jenuh dah. Kan? Begitu. Lagi seterusnya, tajuk seterusnya syarat wali. Ni syarat dah kata sepupu tu okey dapat dah wali. Nak menakan pupu boleh jadi wali. Ya kan tak? Dapat dah syarat dia. Ni kira dapat dah ni wali kan. Lepas tu nak kena tengok pula wali tu apa syarat untuk membolehkan dia jadi wali. Ni tajuk dia bawah. Syarat wali. Kan? Terus kata musannif di situ, wali sama ada bapa ataupun bukan. Bukan mana bukan bapa lah. Tok Wan ke, abang adik ke, adik beradik laki-laki ke, kan? Sepupu ke, anak menakan pupu ke, tak kira. Yang penting dia laki-laki belah bapa ni. Nasab keturun belah bapa. Wali ni sama ada bapa kita ataupun bukan bapa kita, kan? Maksudnya Tok Wan ke, kan? Sekali lagi saya ulang, saudara laki-laki kita ke, kan? Abang kita ke, adik perempuan kita ke, adik laki-laki kita ke, kita tu merujuk pada perempuan lah. Kita bukan kita tuan-tuan ni, perempuan-perempuan lah. Disyaratkan dengan syarat-syarat berikut. Dia ada disyaratkan dengan syarat-syarat berikut. Mana dia ada syarat untuk dia membolehkan dia tu jadi wali. Kalau tak memenuhi syarat-syarat ni, maka dia tak layak jadi wali. Apa syaratnya? Yang pertama, Islam. Syarat pertama kena Islam. Itu clear lah. Yang kedua kena adil. Adil gimana? Bukan bagi reta sama banyak. Itu bukan adil, tu dibincangkan. Itu adil kita tengok. Yang ketiga kena baligh. Baligh. Kita panggil baligh. Utara panggil baligh. Mana sudah cukup umur. Cukup umur ataupun sudah sampai taraf umur yang ditaklifkan kewajiban ke atas diri dia dalam segala ibadat yang wajib. Itu panggil baligh. Tak kira lelaki, tak kira perempuan lah. Ni baligh ni untuk lelaki-lelaki lah. Baik. Yang keempat, berakal. Makna tak gila, tak bodoh. Yang kelima, tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan. Makna mata ni rabun tak teruk, sampai katarak, sampai tak nampak apa, tak boleh. Kalau jumpa jenis lagu tu tak boleh jadi wali. Kan? Yang keenam, wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih. Apa itu safih? Saya kita tengok. Yang ketujuh, bukan orang yang berihram. Ada 7 syarat dia. Kan? Ni kalau keluar periksa kena jawab ni. Berapakah syarat wali? Jawapannya 7. Berikan ke-7-7-nya. Tulis tu, bungkus. Kan? Pasal nak apa yang payah.
Kalau tak kisahlah. Kan? Baik, tengok Islam. Yang pertama Islam. Pasal apa? Isyarat kata Islam pasal orang kafir tidak boleh mengahwinkan perempuan Islam kerana tidak ada al-wilayah, yakni kekuasaan. Pasal apa kata lagu tu? Apa kena mengenal orang kafir dengan orang Islam ni? Pasal apa dia nak pergi jadi menikah dengan orang Islam? Pasal dia tu ayah kepada kawan tu. Contohlah. Kan? Contoh satu mualaf wanita masuk Islam kan, tu contoh keadaan tu, dia masuk Islam kan. Satu Chinese ke satu Indian ke masuk Islam, dia seorang je India, ni dia seorang je masuk Islam, ayah dia, mak dia, adik-beradik lelaki semua masih lagi tidak Islam. Ayah dia mai duk sengkang mata, kata kita nak jadi wali kepada anak kita, boleh ke? Tak boleh. Tuan masih lagi bukan Islam, tak boleh. Baik, sebab al-wilayah tu kekuasaan. Maksud kekuasaan sini syarak menentukan bahwasanya orang kafir, al-wilayah kekuasaan orang kafir terhadap orang Islam tak boleh. Makna orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Itu maksud dia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 141, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Ayat ni dia ada asbabun nuzul itu dengan sebab-sebab dia. Tapi boleh juga dikaitkan, dinakalkan ayat ni untuk jadi dalil kepada tajuk kita ni, iaitu orang Islam adalah berkuasa ataupun lebih ada kekuasaan wilayah berbanding orang kafir. Arti akasnya ataupun sebaliknya, orang kafir tak ada kuasa untuk menguasai orang Islam. Itu maksud dia. Sebab tu dia tak layak nak jadi wali. Masih lagi ada perbincangan di situ. Dia buat perumpamaan. Perumpamaan juga kerana al-wilayah dalam perkahwinan merujuk kepada golongan asabah. Asabah dalam masalah harta pusaka. Ni perbandingan. Dia buat perbandingan. Asabah ni apa? Golongan asabah ni apa? Golongan asabah itu ialah maksudnya lebihan harta pusaka. Asabah tu maksud lebihan harta pusaka. Jadi golongan asabah ni, ia adapun golongan asabah itu ialah saudara-saudara yang layak mendapat lebihan dari harta itu yang Islam sahaja. Maksudnya kalau dia tu satu orang perempuan tu dia bukan Islam, masa tiba-tiba dia menganut agama Islam, dia ada harta dia sendiri, dia pergi kahwin dengan satu orang Islam, suami dia orang Islam, tiba-tiba satu keadaan dia mati. Perempuan tu lah, mu'alah tu mati. Bila dia mati, dia ada harta peninggalan. Harta itu tidak boleh dimiliki oleh saudara-saudara dia bukan Islam. Tak boleh. Pasal mereka tu bukan Islam lah. Habis untuk siapa harta tu? Harta tu akan pergi kepada suami. Suami dia Islam. Kan? Habis lagi siapa? Pada anak-anak kalau dia ada anak. Kan? Dia menikah dengan suami tu dapat anak kata 5 orang. 2 lelaki 3 perempuan. Jadi untuk lelaki-lelaki 1/2 lah, untuk perempuan 1/3 lah. Kan? Jadi untuk harta, untuk pembagian harta mesti akan ada lebihan lagi harta tu. Lebihan tu nak pergi tahu mana? Baitul Mal. Sebab habis dia tak ada nasab dah. Dia yang asabah ni tak ada dah yang layak terima untuk dapat kita panggil pembahagian harta pusaka tu. Sebab dia tak ada saudara yang Islam. Dia seorang yang Islam. Balik dia ni tak ada siapa. Balik suami dia ada dengan anak-anak dia, keturunan dia. Itu contoh. Sama jugalah keadaan tu dengan keadaan seorang Islam, seorang yang bukan Islam nak jadi wali pada anak dia yang telah Islam. Tak boleh. Dari sudut hukum akal dia tu tidak mengenal Islam, dia tidak mengucap kalimah syahadah, mudah faham begitu lah. Nak jadi wali macam mana? Walaupun memanglah kawan tu lahir ke dunia atas benih kawan ni. Kan benih tu benih lah, atas benih dia melahirkan atas perkongsian hidup dengan mak dia. Tapi dia tidak Islam. Dari sudut Islam tu, maksudnya al-wilayah tu merujuk dari sudut Islamnya. Kan? Islam tu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tu maksud dia, kita boleh ambil dalil itu juga. Islam tu tinggi, tidak ada lain agama boleh menandingi Islam. Al-wilayah jugalah dalam isu dia. Baik. Dalam masalah ini, orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara satu sama lain. Maksud dia macam mana? Orang kafir pun kalau dia kata dia ada, dia tak boleh bagi kat orang Islam.
Kalau mereka nak ada pembagian harta, dia boleh bagi sama-sama dia lah, bukan Islam. Kita tak boleh duduk join yang sama. Tak boleh. Kan? Sebab tu ada orang tanya saya satu soalan dulu, lama dah. Lama pun saya ingat tahun lepas kot. Dia kata, ustaz, boleh tak saya ni mu'alaf, jadi Tok Wan saya ni kan millionaire lah, Cina, satu Chinese yang laki-laki ke tak saya ingat, saya tak salah, laki-laki. Yang tanya soalan laki-laki. Dia dapat nombor mana tak tahulah. Biasalah kita ni, nombor saya ni tak boleh buat sembunyi. Buat sembunyi pun orang dapat. Tu yang dalam buku tu pun tak tulis dah nombor tu. Tulis depa tahu lah. Tulis tu lah. Tak larat tulis banyak kali kan. Baik. Dia tanya, boleh tak Tok Wan saya ni dalam agama Buddha ni kita ada juga bahagi harta pada anak-anak cucu. Jadi soalannya, boleh tak Tok Wan harta nak bagi kat saya? Saya kata tak boleh. Kan? Harta dia tu kata orang bukan Islam, dia tak boleh dapat, dia tak layak dapat. Kan? Ni dalil dia ni. Dalam masalah ini, orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi antara pusaka, harta pusaka antara satu sama lain. Maksudnya Islam nak bagi kat kafir tak boleh, kafir bagi Islam tak boleh. Tak boleh Baik, walau bagaimanapun orang kafir boleh mengahwinkan orang kafir yang lain walaupun mereka berbeza agama, seperti seorang Yahudi mengahwinkan seorang Kristian atau sebaliknya. Ini tak saya bincang lah. Maksudnya tak ada kena-mengena kita pun. Ikut suka dia nak menikah dengan siapa pun kan. Satu Indian nak menikah dengan satu Chinese ke, ikut dia lah. Agama dia benar, jalan lah. Kita tak boleh. Kan? Gitulah. Ini kerana semua orang kafir adalah sama taraf. Di sisi Allah Ta'ala pandang orang kafir ni sama ya taraf. Tak kira lah hang nganut agama apa sekalipun, sama level. Kan? Kita duduk tang ni, mereka sama level. Mai tang kita, laga tak pasal kita tinggi lagi. Kita duduk atas menara yang barat lagi tu lah, tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi. Jadi depa tak boleh nak ragah, tak boleh. Tu ibarat dia begitu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dan orang-orang kafir setengahnya menjadi wali kepada yang lain. Ini dalil qat'i, dalil yang qat'i, dalil yang habis. Tak boleh nak bincang dah Pak tu. Maksudnya dalil yang muktamad, maksudnya. Qat'i itu yang muktamad. Clear. Allah Ta'ala kata orang-orang kafir setengahnya menjadi wali kepada yang lain. Maknanya dia tidak ada masalah dia untuk kahwinkan anak dia dengan orang lain tu, agama lain. Kan? Benda ni berlaku di Indonesia kan. Tapi agak pelik sikit, pasal celah-celah tu orang Islam pada sama. Yang tu dia jadi janggal yang amat sangat. Dan kita tak boleh nak bersetuju dalam hal tu. Kan? Pelik-pelik depa ni. Tak tahulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Suratul Anfal ayat 72. Itu syarat yang pertama Islam. Untuk jadi wali. Yang kedua, adil. Adil di sini bukan bagi reta sama banyak tak. Bukan adil itu maksud dia. Maksud adil dalam hukum fiqh bab munakahat ni iaitu tidak fasik. Yang kata adil tidak fasik, maknanya tidak buat perkara dosa besar dan tidak beramal dengan dosa kecil. Itu maksud tidak buat benda fasik. Ialah yang kata tidak fasik itu ialah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil, dan tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah diri dia itulah. Seperti mana contoh kencing di atas jalan raya. Kencing di jalan-jalan raya dia bang tadi, kencing di jalan-jalan raya. Ataupun berjalan dengan berkaki ayam. Jadi kena tengok kat jalan kaki ayam ni, bukan boleh kira. Kalau kencing atas jalan raya tu mungkin boleh kira tau. Perbuatan tu nampak tidak senonoh dan tidak sopan. Kan? Kita kena tengok hal keadaan juga. Maksudnya tapi berjalan berkaki ayam ni kita kena tengoklah pasal jalan kaki ayam ni. Pergi mayang orang kebas kasut, balik rumah tak pakai kasut. Tu tak boleh kira lah. Kan? Tu cerita lain. Contoh kata berjalan kaki ayam ni, dua situasi ni, kencing di jalan-jalan raya, berjalan dengan kaki ayam ni, dua contoh ni merujuk kepada orang yang mental dia tak betul lah, maksudnya orang gila. Kan? Kesan kerana jika demikian keadaannya maka itu sudah jadi majnun.
Ni dhabit saya lah. Nak jadi majnun ni jadi gila dan tak normal lagi seperti pada syarat keempat pada muka surat 740 muka sebelah. Kalau buka muka sebelah tu tang syarat yang keempat tu dia abang kan, dia abang situ tidak apa? Berakal lah, tajuk berakal. Makna tidak berakal tak boleh lah. Dia dalam kategori tu. Makna adil ni, fasik di sini ni makna buat benda yang berdosa. Kalau dia satu orang yang beramal dengan benda dosa, sembahyang tak mau, puasa tak mau, dia tak boleh jadi wali. Satu syarat telah gugur pada diri dia pasal dia fasik. Tapi tengok sekali dia abang, fasik pun boleh jadi wali juga. Kan? Dia ada qaul yang mengatakan boleh jadi wali. Syarat dia macam mana? Kita kena ajak dia balik, kena dakwah dia balik, suruh dia kembali ke pakai jalan, istighfar balik, mengucap balik, buat balik sembahyang apa semua. Lepas tu boleh jadi wali ya. Macam orang kata, kita guna qaul Imam Syafi'i lagi, masih ada qaul Imam Syafi'i membenarkan, iaitu seorang yang fasik ni macam mana nak tahu dia ni fasik tak fasik? Sembahyang tak mau apa semua, kita panggil dia mai, kita bincang dengan dia, kata tak boleh nak jadi wali, tak boleh buat kelaku macam ni, kena sembahyang, kena istighfar balik, mengucap minta ampun pada Allah, kena start sembahyang kan. Jadi dia pun mai depan kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ajak dia dan dia pun berjanji akan berubah, bersungguh-sungguh dia berjanji akan berubah. Jadi kita terima penyaksian dia tu, dia boleh jadi wali. Maknanya dia boleh wakalahkan nikah tu kepada juru nikah ataupun naib qadhi kan. Lepas bagi menikah tu, duit esok dia pergi minum arak pula. Jadi mana? Tak apa dah tu, dia tak kira dah. Dia kira masa ketika dia mewakalahkan tu, dia telah jadi orang yang telah insaf. Dia kira syarat dia lagu tu, duit esok nak minum arak tu hanya pasal kan. Sama juga kaedah tu, situasi itu boleh kita kaitkan dengan orang yang ada masalah ni, jenis on and off punya mental. Wali yang ada on and off mental kan. Jadi saat-saat dia okey, saat-saat dia tak okey. Boleh untuk dia jadi wali, tapi agak sukar sikit. Sukar tak mana? Kita nak kena pastikan, nak make sure betul-betul dia tu ketika dia mewakilkan kepada kita satu, dan ketika kita mengakad nikahkan anak dia tu, dia dalam keadaan normal. Sebab tu jenis lagu tu jangan duk wakil dadah. Jangan duk main wakil dadah. Wakil dadah atau wakil dadah? Wakil siap-siap. Dia kena wakil, kena buat wakalah tu masa hari nak akad tu juga. Saya punya style lagu tu, saya punya prinsip saya macam tu. Kalau siapa nak wakilkan nikah dia untuk nikahkan anak ataupun anak orang di bawah jagaan dia, tak kira lah adik dia kan, siapa yang dia nak jadi wali tu, hari nak akad tu baru main depan saya, baru wakil. Tapi kalau dia ada kekurangan masa, contoh dia ada masalah, dia ada masyaqqah, ada kesukaran untuk nak main hari nak akad tu, adalah benda-benda yang mani' maksud ada benda yang menegah untuk dia nak kena mai. Contoh dia bercerai dengan bekas isteri dia, mak dengan timbuan lah, banyak jadi tu kerap kan, cerai dia tak boleh nak mai. Bukan tak boleh nak mai, dia segan lah. Segan pasal bekas janda tu menikah lain, jadi tak boleh nak tengok muka janda dia tu sebab ada suami lain, dia tak boleh tengok, jadi sengai. Maka sengai dia tak boleh mai. Jadi dia rasa dia tak selesa untuk dia hadir dalam majlis tu, maka dia mai jumpa saya siap-siap di pejabat kan. Saya kata jangan mai awal sangat, esok nak menikah, hari ni baru mai, kata. Pasal tak mau jarak jauh sangat kan. Sebab saya lebih suka ketika akad tu baru mai kan. Kita tak tahu apa, tak tahu saat lagi nak hidup nak mati, kita tak tahu. Sebab tu cerita dia. Sebab kalau mai wakilkan siap-siap, tuan-tuan puan, nak abang siap-siap untuk pengetahuan semua, kalau wakilkan siap-siap, tiba-tiba sebelum hari nak akad tu wali ni meninggal, maka perwakilan itu batal. Okey, dia wakalah pada tok qadhi itu batal sebab wali meninggal. Jadi nak kena cari wali lain pula ganti, nak kena bincang balik kan. Tu cerita dia. Sebab tu saya lebih suka hari nak akad tu baru main wakil. Sepatutnya sayugianya yang jadi akad ni, yang ijab qabul tu wali sendiri. Itu yang sepatutnya. Tak payahlah wakil-wakil ni sebenarnya kan. Saya lebih suka wali itu akad sendiri. Tapi dah dia gemuruh kan, dia nervous dan sebagainya, dia tak boleh. Dia dah lagi saya tak terbit surau Ustaz. Tak apalah. Nak tahu kena wakil juga, tak apa wakil lah. Tapi seeloknya tuan lah kena akad sendiri, saya kata gitu. Baik. Habis. Oleh itu
Oleh itu orang fasik tidak boleh mengahwinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali berpindah kepada wali selepasnya jika dia seorang yang adil. Maknanya jika seorang adil, maksud seorang lain, ada orang lain yang adil. Dia ni contoh, kan, contoh ayah ni fasik, kan, ataupun kalau kata ayah ni sebab dia jadi payah sikit, nama pun ayah jadi payah. Maksud apa? Ayah ni kalau dia fasik, kita tak cuba cari lagi orang lain, tak cuba cari lagi orang lain. Maksudnya nak bertukar wali tu sebab ayah dengan tok wan ni, dia dua-dua hamba Allah ni, depa ni wali mujbir, wali yang ada kuasa veto untuk anak dara sahaja. Jadi kalau depa tak boleh jadi wali, kita akan cuba ikhtiar untuk depa tu bagi jadi wali juga. Cara lagu pun macam tak sah. Kalau kata dia tu fasik tak sembahyang, kita suruh dia istighfar, suruh dia taubat, mengucap balik, lepas tu kita terima perwakalahan dia tu. Sebab dia ayah ataupun tok wan, wali mujbir. Hak dia ayat dikata ni oleh itu fasik tidak boleh mengkahwinkan perempuan. Oleh itu orang fasik ni merujuk kepada bukan wali mujbir, wali akrab ataupun wali ab'ad. Wali akrab ni saudara, wali saudara. Sebab apa? Dia ada adik-beradik lelaki-lelaki banyak. Dia ada abang, dia ada adik. Jadi kalau salah seorang daripada abang adik tu, seorang tu fasik. Contoh dia nak pilih abang sulung jadi wali, tiba-tiba abang sulung tak boleh jadi wali. Tengok syarat tak cukup, pasal fasik tak mau sembahyang. Kita boleh tukar ambil adik-beradik lain. Boleh faham tak? Sebab dia bukan wali mujbir, bukan wali kuasa veto. Wali yang kita dipanggil wali setaraf, wali ab'ad iaitu wali setaraf. Kalau wali akrab makna wali yang dekat, samalah, kedudukan tu sama. Wali yang dekat makna saudara. Nah, dia lebih dekat berbanding dia, makna perempuan ni dengan abang dan perempuan ni dengan pak menakan. Siapa lagi dekat? Sudah tentu abang. Sebab tu dia panggil abang dengan abang ni, contoh dia ni, dia seorang anak perempuan, ada 3 orang abang. Jadi semua abang-abang itu adalah dia panggil wali akrab, setaraf ataupun wali ab'ad. Makna tiga-tiga ni dia boleh jadi wali. Mesti ada persetujuan. Lagu mana nak buat? Ikut hang nak buat, hang usum ke lagu mana ke? Tapi kalau ikut hukum syarak, usum tu kita saja reka buatlah. Hak betul-betul hukum syarak, dia kira dalam tiga-tiga tu siapa yang lagi faqih dalam ilmu fiqh. Contoh tiga-tiga tu kok ada ustaz seorang, contohlah. Prioriti duk tang tu. Tiga-tiga ustaz. Jam. Tiga-tiga ustaz nak buat macam mana? Tengok hak lagi faqih ilmu fiqh dulu dalam tiga-tiga ustaz tu. Tiga-tiga faqih. Tengok pula dalam tiga-tiga siapa yang alim lebih sikit dalam ilmu tauhid. Tu kitab fiqh cerita ni. Ni bukan saya reka tuan-tuan. Ni nak cara nak buat perkiraan wali lah. Tapi setakat lah tak pisah lagi sampai tera tu. Kan? Jenuh kelas, kan? Tapi dari segi hukum begitulah keadaan dia. Kan? Banyak lagi. Kalau tiga-tiga tu alim fiqh, tiga-tiga tu alim tauhid. Tengok pula dalam tiga-tiga tu siapa yang lebih alim dalam ilmu Quran. Tiga-tiga tu payah jumpa kot, kan? Jadi payah jumpa tu kan. Tiga-tiga alim Quran ni, tu nak buat guna ni, nak cari guna ni. Kan? Ada fiqh, ada perbincangan lagi. Kalau tiga-tiga alim Quran, contoh tiga-tiga tu hafiz Quran, contoh mengaji tahfiz, contohlah, kan? Dia hampir kepada mustahil kot, no, kan? Tapi tak mustahil kalau ada, kan? Nak tengok mana? Tengok pula dalam tiga-tiga tu siapa dia paling thiqah. Thiqah ni apa dia? Thiqah ni paling dipercayai. Itu maksud thiqah. Nah, tiga-tiga thiqah, jenah pelekoh. Buat kena? Paling tiga-tiga tu kena tengok siapa yang paling warak. Warak pula. Warak ni bukan pakai baju kelebek jalan tunuk, bukan dia. Itu bukan warak. Itu warakah nama dia. Warak ni mana orang yang meletak kedudukan itu pada tempat dia. Itu panggil warak. Kalau dia orang kaya yang tidak sombong. Kalau dia orang miskin yang berbudi. Contohnya begitu. Kan? Sampai tengah tu lah, kan? Habis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak sah pernikahan melainkan dengan wali yang mursyid. Wali yang mursyid ni maksud dia macam mana? Kita tengok dia abang. Imam Asy-Syafi'i rahimakumullahu taala berkata, maksud mursyid dalam hadis di atas dia ialah adil. Adil maksudnya merujuk kepada tadilah, iaitu yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak mengamalkan dosa-dosa kecil. Itu yang kata mursyid ni.
Dia mursyid kalau dari sudut ilmu fiqh, maksud dia begitu. Kalau dari sudut ilmu Quran ni, mursyid ni dari sudut ilmu tauhid, mursyid ni guru yang ada kesemua tak sat tu lah. Yang saya sebut tu, alim tiga-tiga tu semua, lepas tu thiqah, lagi wara' ni mursyid. Payah nak dapat title mursyid ni kan. Baik, sebab tu kita ada mursyidul am kan. Mursyid makna dalam tu dia paling nombor satu sekali. Nombor satu mursyid ni mana dia yang memberi irsyad. Mursyid daripada kalimah rasyada. Mursyidun ni fi'il isim makan ni dia asal daripada fi'il madhi rasyada. Yarshudu rashdan, rushdan, fahuwa rashidun wa dzaka mursyidun. Tu wazan dalam timbangan bahasa Arab kan. Dia asal wazannya rasyada, makna yang memberi petunjuk kan. Dia ada lagi wazaka, dia ada lagi wazaka irsyadun, irsyad tu sekolah menengah irsyad tu asal wazan dia rasyada, 3 huruf dulu. Maksudnya memberi petunjuk. Petunjuk di sini bukan petunjuk macam hidayah. Hidayah ni petunjuk Allah Ta'ala kepada makhluk. Mursyid ni makna petunjuk makhluk dengan makhluk. Makna seorang guru bagi tunjuk ajang kepada murid tu dia panggil mursyid. Guru yang thiqah, yang wara', yang lagi alim kan, lagi tawadhu', itu mursyid. Contoh baik. Juga kerana kata Imam Asy-Syafi'i, juga kerana fasik adalah kekurangan yang boleh merosakkan persaksian. Sebab dia ada kekurangan dari sudut akhlak tu, maka dia tak boleh jadi wali lah, merosakkan persaksian tu. Akhlak dia cemar, tak semayang, tak mau puasa kan, duk tunggang ayat kencing setan contohnya begitu. Tak boleh lah. Kasar lah bunyi ayat kencing setan, memang lagu tu pun kan. Okey. Jadi Nabi menyaksikan, Nabi mensifatkan arak ni adalah air kencing syaitan. Kan sebab tu zaman Nabi dulu pernah satu orang perempuan ni dia mengidam. Kan? Jadi Nabi nak sifatkan orang yang tidak semayang ni sangat dosa dia besar. Dia mengidam. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku terangin nak minum arak." Kan? Nak terangin nak minum arak. Sebab aku mengidam. Nabi kata arak tak boleh minum lah, arak tu najis. Kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Jelas Al-Quran tu abang. Innamal khamru kan, sungguhnya arak itu, wal maisiru tenung nasib, lagi banyaklah berjudi apa semua tu, min amali syaitan, adalah amalan syaitan. Jadi dia teringin nak minum arak pasal dia mengidam. Kalau ada orang lagu tu, Nabi kata, Nabi buat kiaskan kepada wanita tu, kalau hang teringin juga nak minum arak, nak minum air kencing syaitan ni boleh. Hampir ujung kampung ada satu rumah tu, hang tunggu bila waktu hujan. Bila hujan turun daripada bumbung rumah dia, hang tadah ayak tu hang minum air hujan. Dia kata, aku tak mau minum air hujan, aku nak minum ayak arak. Dah. Itulah ayak hujan, itulah ayak arak yang kau tak boleh minum. Pasal apa? Nabi kiaskan. Ahli rumah tu tak mau sembahyang, seorang pun tak sembahyang, maksudnya orang fasik. Jadi betapa hinanya orang yang tak sembahyang ni tuan-tuan puan. Nabi sifatkan air hujan yang turun daripada rumah dia tu pun najis. Ibarat perumpamaan najis tu macam air kencing syaitan, macam arak. Petara tu. Ni contoh lah nak. Baik. Sampai tera tu yang kata fasik ni bukan benda main-main lah, benda yang sangat diambil berat tentang oleh hukum syarak. Oleh itu orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkahwinan. Tak boleh, melainkan dia bertaubat, istighfar dan sebagainya. Itu satu qaul. Kata Imam Syafi'i lagi, cukup masa tak puas hati mengaji aku ni kan. Sikit lagi nak bagi habis ni Jana. Baliak dengan berakal tu lagi 2 minggu lah. InsyaAllah sikit lagi. Dia tak boleh berhenti terkejut tu dengan cari stesen. Mana dia tadi? Iklan tak? Dalam satu qaul yang lain, satu pandangan Imam Asy-Syafi'i juga tentang hal wali ni ataupun hal adil ni, dinyatakan bahawa keadilan tidak menjadi syarat dalam perkahwinan kerana hak menjadi wali berdasarkan hak asabah. Nampak? Ni satu qaul kata Imam Syafi'i lagi. Walaupun dia fasik, dia boleh jadi wali juga.
Sebab apa? Sebab dia layak terima asabah. Makna dia ni saudara-saudara yang si perempuan ni yang layak menerima asabah, lebihan harta kan, tu dari sudut apa nama al-wilayah itulah. Para asabah didorong oleh sifat kasihan belas yang banyak untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dijaganya. Maksudnya walaupun dia ni fasik, tapi kita percaya dan yakin dia ni ada sifat kasih sayang kepada perempuan yang di bawah jagaan, sama ada perempuan tu anak dia ke ataupun adik dia ataupun kakak dan sebagainya. Dia ada perasaan kasihan belas tu yang banyak, berbanding kalau kata apa nama dia ni orang kapiak, lain, tak ada kasihan. Sifat kasihan belas ini tiada bezanya di antara wali yang adil dengan yang lain. Tak ada beza. Sebab tu ada satu qaul yang membolehkan. Jadi qaul ni lah kita pakai. Makna kalau dia ni fasik pun dia boleh jadi wali. Syarat dia beristighfar, minta ampun pada Allah, dia layak untuk jadi wali. Makna selepas pada tu dia minum lagi arak, macam mana nak buat? Tu cerita lain. Tu dia tanggung dengan Allah Ta'ala. Ketika kita nikahkan orang perempuan di bawah jagaan ini ataupun anak dia ni, ketika tu dia dalam keadaan okey. Dia dalam keadaan sudah beristighfar, minta ampun. Kan? Sifat kasihan, okey baca dah tu. Juga kerana mensyaratkan adil kadang-kadang menimbulkan kesulitan yang besar. Kalau kata nak kira adil ni, jadi banyak kesulitan nak kena ambil kira. Ini disebabkan kurangnya bilangan orang yang adil, terutamanya pada masa kini. Nampak? Payah nak kira orang adil zaman lah ni. Kan? Lagi tak buat hudud lagi tu payah nak jumpa orang adil. Dia nak bagi dapat orang adil, buat dulu hudud. InsyaAllah kita akan dapati banyak orang adil untuk jadi saksi, sama ada saksi apa nama penyaksian dalam hukum zina dan sebagainya. Kan, sebab ada orang tanya nak cari orang empat orang yang apa laki-laki yang adil apa, payah nak cari macam mana ketika tu bukan benda nak dapat. Ketika law buat memang payah, lagi tak buat hukum tu memang payah. Dia kena enforcement tu kena berlangsung dulu, kan? Baru lama kelamaan Allah akan bagi ada perasaan takut timbul dalam hati umat manusia, umat Islam terutamanya akan rasa takut bila nampak hudud tu terlaksana. Curi tangan pula, curi duit betul salah betul mengikut hukum sabit kesalahan, jatuhkan hukuman potong tangan, potong betul-betul di khalayak ramai hari Jumaat depan orang ramai, tengok betul-betul tangan putih snap kena potong. Ketika tu nampak tak tuan-tuan boleh bayang saya sabak ni, boleh bayang kan, kita tengok dengan mata kepala kita macam mana tangan tu dipotong putih. Apa perasaan kita ketika tu? Kalau tuan-tuan orang yang normal, apa perasaan? Kalau kata ketika tu ada pencuri memang ada niat nak curi, boleh tengok-tengok lagu tu, cancel terus dia kata. Nampak tak? Dari situ sudah timbul perasaan takut kepada Allah. Itu hikmah terbesar hudud kalau kata nak buat. Sebab tu syarat nak buat hudud kena potong tangan, potong kepala di khalayak ramai. Tapi oleh kerana pihak orientalis ni dia manipulate situasi itu, dia kata Islam ni ganah. Kan nampak macam apa dia sebut sadis. No, tak sadis. Hak depa punya undang-undang lagi sadis. Kan electric chair. Apa lagi? Injection, apa nama, poison injection. Apa lagi? Lagi sadis. Sebab kesakitan dia menular dalam keadaan sikit-sikit. Dia nak mati tu mati yang sikit-sikit. Oh tak boleh. Mati bagi mati terus. Sebab tu pancung sap kena tu tak sakit. Nak tahu tanya orang yang mati. Nak tanya orang mati dah saya. Tunggu esok di mahsyar esok tanya dia. Masa dia kena pancung. Putih. Kepala dengan badan tu putih. Dia tak ada nak menyerit sakit. Tuan-tuan biasa tengok orang kena pancung. Biasa tengok kan dia buat YouTube apa semua kan. Dia kena pancung sharp, kepala putih daripada badan tu. Ada dengar suara dia, aduh ada, tak ada. Putih. Tak sempat kan, gitu. Allah Taala dia maha bijaksana. Dia yang cipta kita tuan-tuan puan. Dia tahulah apa ubat yang terbaik untuk hamba dia yang bernama manusia ni, untuk nak bagi jadi baik. Hamba aku nama insan ni nak bagi jadi baik, ini hukum yang terbaik. Buatlah tu insya-Allah akan dapati ramailah orang-orang adil ketika hukum itu terlaksana selepas dah digazetkan dalam undang-undang. Tapi pasal tak buat lagi, memang tak jumpa orang adil. Allah tak akan bagi jaminan
Allah kata, Allah tak akan bagi jaminan mana-mana undang-undang selain daripada undang-undang aku, kata Allah. Aku tak akan bagi jaminan. Hang panggillah pakar apa crime apakah dari Oxford ke, dari apa Harvard ke apa? Harvard ke, tak ada jaminan untuk mendapat keamanan, kesejahteraan, keharmonian dalam masyarakat lagi tak buat undang-undang aku, kata Allah. Okey? Ini disebabkan kekurangnya bilangan orang yang adil. Maknanya orang baik ni payah nak cari zaman lah, payah. Kan? Jadi kita boleh kaitkan kata tu, payah nak cari nah. Bila payah tu maka susah nak dapat orang adil. Tidak pernah diketahui orang-orang fasik dilarang mengahwinkan anak-anak perempuan mereka pada zaman-zaman, pada mana-mana zaman. Maka atas maksud itulah maka orang-orang yang fasik juga boleh menjadi wali dalam perkahwinan dengan syarat dia bertaubat untuk tidak mengulangi perbuatan fasik itu. Yang ni seperti tak mahu solat, puasa atau buat perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Maka Islam ni dia memudahkan kita. Ini syarat, ini cara Islam memudahkan kita. Pasal keadaan situasi itu susah nak cari orang adil ni. Kalau nak pegang juga satu kaul yang nak mesti orang adil, compulsory orang adil untuk jadi wali, pakai tak menikah orang buat. Nak cari orang betul-betul adil, apa syarat dan garis panduan dia sangat sangat difficult. Tu dia. Payah nak cari. Jadi Islam dia main dengan keadaan masyaqqah dengan rukhsah yang dibenarkan oleh syarak, tidak melanggar asas undang-undang Islam tu, maka dapat dikirakan untuk menjadi wali itu walaupun orang fasik. Syarat dia kena istighfar, bertobat dulu, lepas tu boleh jadi wali. Okey, itu sedikit sebanyak pada malam ni dengan waktu yang sangat terdesak. Saya ni berhajat nak baca sampai habis kan, sampai syarat yang ketujuh, tapi masa tak mengizinkan. Tak apalah, sabar, insya-Allah Allah Taala bagi kelebihan kot lain, insya-Allah. Okey nah, kita tangguh dulu pada muka surat 740 pada nombor 2 lah, tajuk adil nah, dalam tajuk kecil dia syarat wali. InsyaAllah lagi 2 minggu umur panjang kita jumpa lagi pada tajuk yang sambungan tajuk syarat wali, iaitu baligh, berakal, tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan. Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih. Kan? Safih ni contoh, minta maaf sebutlah macam saudara kita Mai tu. Macam Mai tu dia panggil safih. Okey? Dia bukan gila dan dia bukan bodoh terus, kan? Dia safih. Maknanya dia tak boleh nak urus satu harta mengikut normal lelaki yang matang. Tu panggil safih. Okey, pun taklah jadi wali, nah. Okey, nah, nanti kita akan tengok dia punya huraian dia. Kemudian yang ketujuh, bukan orang yang berihram. Syarat untuk jadi wali ni bukan orang yang berihram. Ihram haji ke ataupun ihram umrah, tak boleh jadi wali. Kan? Ataupun dia sebenarnya sama ada dia nak menikah ataupun dia nak menikahkan orang, tak boleh. Selagi mana dia dalam ihram lah. Tu pun kita akan bincang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاء خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته